Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kumpulan Malaya ingin membentangkan kajian kes tentang skamer. Apa itu skamer? Skamer ini ialah suatu penipuan terhadap orang ramai setelah mendapatkan kepercayaan daripada mereka. Okey, skamer ni biasa berlaku melibatkan urusan jual beli ataupun urusan bank. Okey, bagaimana skamer ini berlaku? Okey, penjenayah dia akan menggunakan kepercayaan mangsa, belas kasihan, kesombongan dan tidak bertanggungjawab. Okay, siapa yang sering menjadi mangsa skamer ini? Okey, seperti kita lihat, skamer ni dia tidak mengira umur, sama ada orang muda atau warga tua. Boleh menjadi mangsa kepada skamer. Kebiasaan skamer dilakukan melalui SMS, penghantaran SMS ataupun melalui website di internet. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk yang pertama, mengenal pasti isu skamer dalam masyarakat. Yang kedua, menghuraikan punca dan kesan isu skamer. Yang ketiga, meneliti langkah-langkah yang berkesan untuk menangani isu skamer ini. Dan yang keempat adalah untuk membincangkan mengenai bahayanya isu skamer dalam usaha membentuk masyarakat yang bertamadun. Berikut ialah keratan akhbar yang diambil mengenai isu skamer yang pernah berlaku dalam Malaysia. Saya akan membentangkan tentang isu skamer dalam kalangan masyarakat. Okay, sebagai contoh yang kita boleh ambil, imej yang pertama ialah imej negara akan tercalak akibat kes penipuan ni. Banyak orang terlibat dalam kes penipuan secara online ya. Apabila kes ini tersebar, secara tidak langsung negara jiran akan tahu maknanya akan seluruh dunia akan tahu, akan melibatkan, akan melabelkan Malaysia ni negara yang kuat skamer kes penipuan secara online ni. Jadi secara tidak langsungnya akan tercalar lah imej negara kita kan. Okey, yang kedua, kalau nak tahu, penipuan ni berlaku dalam kalangan remaja. Kerana mereka ni terlalu percaya untuk menjadi cepat kaya. Okay. Apabila mereka ni diminta untuk memberikan identiti yang penting, macam IC ke apa, secara tidak langsungnya mereka akan terus bagi lah. Terus bagi, dan lepas tu skamer akan mudah untuk mengesan dan akses maklumat peribadi kita di bank ke ataupun mana-mana tempat yang dia nak scam. Okey, seterusnya kita pergi kepada ancaman jenayah scam. Yang kita dapat tahu dalam zaman kini, dalam artikel kita dapat lihat ramai yang terkena dan mendapat panggilan palsu dari banyak pihak yang melibatkan bank, polis ataupun mahkamah. Dalam panggilan itu, mereka memberitahu untuk menyelesaikan hutang ataupun mempunyai saman lampau. Secara tidak langsung, mangsa akan berasa takut dan tanpa memikir panjang mereka akan membayar, sedangkan mereka telah ditipu oleh jenayah scam. Selain itu, kebanyakan orang yang terlibat dalam jenayah scam ni adalah dari pihak remaja dan warga emas, kerana mereka terlalu takut dan mendapat hutang untuk membayar atau menerima panggilan palsu. Okey, hai, di sini saya ingin membincangkan isu skamer dalam kalangan masyarakat. Okey, sini kita dapat lihat skamer-skamer telah dicekup oleh pihak berkuasa, iaitu pihak Polis Diraja Malaysia. Okey, kerana pihak Polis Diraja Malaysia sekarang telah berjaya mengesan aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh skamer-skamer di luar sana. Okey, sebagai contoh, saya dapat simpulkan di sini pihak polis telah melakukan satu tindakan yang baik, iaitu mereka mengesan SIM card yang digunakan oleh skamer itu, dan mereka telah mengesan di mana SIM card itu telah digunakan. Maksudnya pihak skamer itu menggunakan SIM card itu di mana, dan pihak Polis Diraja Malaysia telah mengesan
aktiviti yang dilakukan itu dan pihak polis melakukan serbuan. Dan hasil serbuan tersebut mereka dapat merampas beberapa komputer riba dan telefon bimbit serta sejumlah wang tunai. Okey, di sini juga dapat dilihat bahawa pihak Polis Pelajar Malaysia telah melakukan tindakan yang sangat-sangat baik kerana mereka telah menghapuskan ataupun melumpuhkan tindakan yang dilakukan oleh skamer untuk menipu orang ramai. Okey, di sini saya akan membincangkan punca-punca skamer. Yang pertama ialah mencari jalan mudah untuk cepat kaya. Ini yang terjadi kepada masa-masa skamer di Malaysia kerana sikap tamak yang ada dalam diri mereka sendiri. Seperti MLM, mereka akan menyertai MLM ini dengan janji-janji manis seperti pulangan ribuan ringgit dalam sebulan. Okey, yang seterusnya ialah mudah terpedaya. Skamer ni dia pandai bermain kata-kata, pandai memujuk, pandai mengambil hati masanya. Menurut statistik di Malaysia, jumlah kerugian yang melibatkan skamer ini bernilai 55 juta ringgit pada tahun 2018 dan angka ini terus meningkat kepada 59 juta pada tahun 2019. Okey, punca seterusnya ialah sikap mengambil mudah. Masyarakat di Malaysia ini mereka percaya bahawa mereka tidak akan menjadi mangsa penipuan skamer tidak jika berlaku kepada diri mereka sendiri. Okey, yang seterusnya ialah tidak mengetahui isu semasa. Ini banyak berlaku kepada golongan warga emas. Ini kerana mereka tidak mempunyai sosial media di mana di situ terdapat banyak info dan berita tentang kes penipuan skamer ini. Dan seterusnya ialah tahap pendidikan yang rendah. Skamer ini dia akan menggunakan psikologi, iaitu psikologi ketakutan, di mana skamer akan menyamar contohnya sebagai pihak berkuasa ataupun pegawai polis dengan mengatakan bahawa mangsa telah menyalahi undang-undang dalam apa-apa jua kes. Dan di sini skamer akan menawarkan jalan mudah untuk mengelakkan daripada terkena hukuman tersebut. Okey, ini kesalahan skamer. Dia ada 6 kesalahan skamer. Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, melibatkan riba ringgit ataupun muflis. Betul, seperti mana kita lihat, kebanyakan yang mana terkena dengan skamer ni, dia akan mempunyai muflis dan mempunyai bilangan wang ringgit. Okey, yang kedua, penjamak alung. Penjamak alung ni, contoh kalau kita dengan tipu dengan skamer, jadi kita memang terdesak dan kita terpaksa meminjam dengan alung. Yang ketiga ialah jenayah kekerasan seperti bunuh. Contohnya seperti mana kita tengok, skamer ni dia banyak scam orang, dia menipu orang dan orang tu dia dapat skamer ni, jadi dia jumpa skamer ni dan dia bunuh. Itu maksud dia. Okey, yang keempat ialah masyarakat tidak mempercayai urusan yang melibatkan pengguna internet. Macam mana kita tengok, masyarakat ni dia tidak mempercayai urusan yang melibatkan pengguna internet kerana terlibat dengan skamer lah. Banyak skamer yang telah menipu, jadi masyarakat tidak mempercayai. Yang kelima ialah kes jenayah di negara meningkat. Okey, betul, banyak skamer yang dalam penipuan ni, jadi kes jenayah pun banyak meningkat kerana skamer ni memang satu kes jenayah lah. Dan yang terakhir sekali ialah imej negara menjadi buruk. Betul, kerana banyak skamer di negara kita, jadi kes jenayah di Malaysia pun dia akan meningkat. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah untuk mengatasi skamer. Dia ada 6. Yang pertama ialah jangan kongsi maklumat peribadi. Contohnya kalau ada mesej pada WhatsApp ke apa minta maklumat peribadi, itu jangan kita berikanlah. Itulah bahaya. Yang kedua adalah guna aplikasi untuk mengenal pasti laman web yang sah. Sekarang ni ada banyak kat Google je kita boleh check laman web yang
kita dapat tu sahih ke atau tidak. Kita check itu ada scammer ataupun tidak. Okey, yang ketiga adalah tidak menjawab atau meneruskan panggilan jika mendapati berhubung dengan scammer. Contohnya ada orang call kita lah kan, nombor yang tak kenal lah, itu lebih baik jangan angkat lah, mana tahu tu scammer ke apa kan. Okay. Yang keempat adalah membuat laporan kepada PDRM, MC atau bank yang terlibat untuk menghentikan jenayah scammer. Contohnya kalau ada yang scammer kita kenali lah, ada nombor panggilan yang kita dapat, kita tahu itu scammer, so cepat kita melaporkan laporan kepada pihak polis lah. Yang kelima adalah menyebarkan iklan melalui media massa mengenai jenayah scammer kepada masyarakat. Okey, kalau kita dapat tahu itu scammer lah, bagus kita sebarkanlah kepada masyarakat lain untuk melihat, tahu apa sedikit ini adalah scammer yang telah didetect lah. Yang keenam adalah melakukan semakan akaun bank di kuatiri terbabit dengan transaksi penipuan urus niaga online. Ini pun kita boleh cek dekat online ataupun pergi ke bank terus. Okey, saya akan menerangkan tentang kesan isu scammer terhadap tamadun. Okey, pertama, kurangnya keyakinan dan kepercayaan terhadap masyarakat setempat. Jadi, hal ini menyebabkan seseorang individu itu akan merasa takut untuk berurusan secara talian, meskipun dengan kenalan sendiri. Okey, seterusnya, jika isu ini berleluasa, maka akan menyebabkan kemerosotan kepada peniaga-peniaga secara atas talian. Oleh kerana tiada lagi pengguna yang ingin membeli barang daripada mereka kerana hilang kepercayaan. Okey, akhir sekali, perkara atau isu scammer ni boleh menjatuhkan imej sesuatu tamadun. Saya berkata seperti itu kerana contohnya, sekiranya negara kita terkenal dengan kes scammer ni secara kadar yang tinggi, jadi maka ia akan menjatuhkan imej negara kita di mata dunia. Okey, kesimpulannya, pelbagai inisiatif yang wajar perlu diambil oleh segenap lapisan masyarakat dalam membendung sebarang permasalahan yang berkaitan dengan isu scammer ni. Okey, jadi hal ini kerana jenayah ini hanya memberikan impak yang negatif kepada individu yang terlibat, di samping mengganggu ketenteraman awam. Okey, jenayah ini juga hanya membawa kemudaratan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, masalah ini perlu diuruskan dengan lebih efisien oleh pihak yang berkuasa. Okey, berikut ialah satu ulasan video tentang scammer yang saya dapat daripada sumber YouTube. Okey, video ini berdurasi lebih kurang 8 minit lebih. Dalam video ini dapat kita lihat Jabatan Imigresen Malaysia telah melakukan satu serbuan secara besar-besaran menangkap sindiket online scam yang berlaku di sebuah bangunan di Cyberjaya. Okey, dalam penangkapan ini seramai 680 orang warga dari negara China dalam lingkungan umur 19 hingga 35 tahun telah berjaya ditahan. Okey, sindiket scammer ini telah berlaku lebih kurang dalam 6 bulan yang berpusat di negara China sendiri, iaitu pusat terbesar mereka lah. Okey, antara bahan yang mereka gunakan atau alatan yang mereka gunakan untuk melakukan aktiviti scammer ini ialah komputer-komputer riba dan telefon bimbit. Kalau kita lihat di video ini, kita dapat lihat banyak ataupun jumlah yang sangat besar untuk bilangan telefon bimbit dan komputer riba ini. Okey, mereka ini melakukan satu sindiket pelaburan saham di mana mereka akan menawarkan tawaran seperti keuntungan yang cepat kepada pelanggan lah. Okey, setelah mereka berjaya memujuk pelanggan-pelanggan ini, mereka akan hantar satu nombor TSC, iaitu nombor untuk urusan-urusan yang seperti pembayaran. Selain itu,
apa yang dapat kita lihat daripada video ini, mereka juga ditahan atas kesalahan berada di Malaysia melebihi tempoh kerana mereka masuk ke Malaysia dengan menggunakan pas pelancongan. Apa yang dapat saya katakan, video ini telah menerangkan sedikit sebanyak tentang objektif kajian kami, iaitu kajian kes tentang scammer yang berlaku di Malaysia ini. Saya ingin mengumumkan kejayaan Jabatan Immigration Malaysia menumpaskan satu sindiket online scam yang melibatkan warga negara Cina dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sebuah bangunan di Cyberjaya pada hari semalam Rabu 20 November 2019 jam 11 pagi. Semasa serbuan dijalankan, kesemua warga negara Cina ini sedang menjalankan aktiviti online berkenaan. Dalam operasi ini, seramai 680 orang warga Cina yang terdiri daripada 603 orang lelaki dan 77 wanita berusia di antara 19 dan 35 tahun telah ditahan di setiap tingkat di bangunan berkenaan. Kesemua mereka dipercayai menjalankan aktiviti online scam yang berpusat di negara China. Kegiatan ini juga disyaki telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan. Semasa serbuan yang dilaksanakan oleh 150 orang pegawai-pegawai Jabatan Immigration Malaysia, sebanyak 8,230 unit telefon bimbit telah dirampas dan selain daripada itu, turut dirampas ialah 174 unit komputer riba dan 787 unit komputer peribadi ataupun personal komputer. Berdasarkan semakan Jabatan Immigration juga, premis yang dijadikan pusat operasi mereka ini disewa dengan kos sebanyak RM360,000 sebulan. Saya ingin memaklumkan bahawa semasa operasi dijalankan, Jabatan menganggarkan terdapat lebih kurang 100 ke 150 warga negara Cina ini yang berjaya melarikan diri apabila mereka merempuh kepungan yang telah dibuat oleh pegawai-pegawai immigration. Semasa rumpuhan ini berlaku, terdapat di kalangan mereka yang mengalami kecederaan dan walau bagaimanapun telah diberikan bantuan rawatan oleh jabatan. Mereka didapati masuk ke negara ini dengan menggunakan pas lawatan sosial dan kemudahan immigration lain yang diberikan kepada pelancong-pelancong asing. Jadi di antara kesalahan yang telah dikenal pasti adalah di bawah seksyen atau perkara 39B peraturan-peraturan immigration, iaitu menyalahgunakan pas lawatan yang dikeluarkan. Kesalahan juga turut dilakukan di bawah seksyen 6/1 Akta Immigration, iaitu masuk ke negara ini tanpa sebarang pas dan dokumen yang sah, dan juga di bawah seksyen 15.1 Akta yang sama, iaitu tinggal lebih masa. Kesemua warga negara Cina yang ditahan ini sehingga sekarang masih lagi tidak dapat mengemukakan sebarang pasport ataupun dokumen perjalanan dan tidak ada juga individu yang hadir untuk mengemukakan sebarang dokumen perjalanan bagi pihak mereka. Dalam perkara ini, Jabatan Immigration akan terus mengesan individu-individu yang terlibat di dalam kegiatan ini melalui kerjasama dengan Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia. Selain daripada itu, Jabatan Immigration juga akan terus memburu warga negara Cina ini yang berjaya melepaskan diri semasa serbuan dilaksanakan semalam. Mengenai modus operandi sindiket ini, mereka mensasarkan mangsa di negara Cina dengan memberikan tawaran dan keuntungan yang tinggi dan boleh kononnya diperolehi dengan pantas. Operator-operator ini akan menghantar satu kod kepada pelanggan dari laman web tertentu yang kesemuanya menggunakan bahasa Mandarin. Semua urus niaga dan pembayaran dilakukan melalui WeChat Pay atau bank di China.